الحمد لله الحمد لله القائل وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita beroleh kejayaan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Marilah kita bersama-sama mendengar dan menghayati khutbah yang bertajuk Tabah dalam menghadapi ujian. Hadirin yang dikasihi Allah sekalian, kehidupan dunia adalah kehidupan yang sementara. Kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat yang kekal abadi. Hanya keimanan yang sebenar sahaja yang akan menjamin seseorang itu mencapai kebahagiaan dalam kehidupannya di akhirat kelak. Oleh yang demikian, amatlah malang jika ada dalam kalangan umat Islam ini mereka yang sanggup menggadai imannya demi memenuhi tuntutan kehidupan duniawinya yang fana ini. Sebenarnya, kehidupan dunia ini adalah ujian bagi setiap Muslim. Masing-masing akan menerima ujian Allah Subhanahu wa taala, sama ada dalam bentuk ujian ditimpa kesusahan atau dikurniakan dengan ujian kesenangan. Ini bermakna orang yang susah akan diuji dan orang yang senang juga akan diuji. Ujian yang dalam bentuk kesusahan adalah seperti kesakitan, ketakutan, kelaparan, kemiskinan, kehilangan harta, bencana alam atau kematian seseorang yang disayangi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut kepada musuh dan dengan merasai kelaparan dan dengan berlakunya kekurangan dari harta benda dan jiwa serta hasil tanaman, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Manakala ujian dalam bentuk kesenangan pula, seperti harta yang banyak, anak yang ramai, kedudukan yang mulia, jawatan yang tinggi, perniagaan yang semakin maju dan seumpamanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Anfal ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Dan ketahuilah bahawa harta benda kamu dan anak-anak kamu itu hanyalah menjadi ujian, dan sesungguhnya di sisi Allah jugalah pahala yang besar. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, berbagai ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini kepada kita hanyalah untuk mengetahui siapa yang ikhlas, siapa yang bersabar, siapa pula yang berbohong, dan siapa pula yang selalu berkeluh kesah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Ankabut ayat 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata kami beriman, sedang mereka tidak diuji dengan sesuatu cubaan. Dan demi sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang terdahulu daripada mereka. Maka dengan ujian yang demikian, nyata ada yang diketahui Allah tentang orang-orang yang sebenar-benarnya beriman. Dan nyata pula apa yang diketahuinya tentang orang-orang yang berdusta. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, ujian yang menuntut kesabaran kita semua dalam menghadapi wabak COVID-19 masih belum selesai. Kini ditambah dengan ujian baru yang sedang dihadapi oleh beberapa buah negeri dalam negara kita, iaitu fenomena banjir yang menenggelamkan rumah-rumah penduduk sehingga terputus perhubungan darat antara beberapa daerah. Fenomena yang masih menjadi bualan ramai ini merupakan ujian hebat buat negara kita dan umat Islam khususnya. Apa yang pasti setiap yang berlaku itu mempunyai hikmah yang tersendiri. Bagi mereka yang ikhlas dan sabar, ujian kesusahan yang datang akan dihadapinya dengan penuh ketabahan dan keredaan kerana memahami bahawa adanya hikmah di sebalik ujian tersebut. Mereka berkeyakinan bahawa ujian kesusahan ini akan menghapuskan dosa dan kesalahan lalu. Manakala ujian kesenangan pula, mereka akan menerimanya dengan penuh kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kerana seorang mukmin yang sejati akan senantiasa menyadari bahawa setiap ujian yang diterima, sama ada kesusahan atau kesenangan, adalah untuk meningkatkan lagi iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya, siapa pun yang menjalani kehidupan pasti akan menghadapi berbagai-bagai ujian yang akan menduga iman masing-masing. Kadang-kadang iman akan turun dan kadang-kadang iman akan naik. Persoalan yang penting ialah bagaimanakah cara yang dianjurkan oleh Islam bagi memperteguhkan iman kita supaya mampu dan tahan menghadapi apapun dugaan yang mendatang. Banyak cara untuk mempertahankannya. Antaranya ialah dengan zikrullah atau mengingati Allah. Kerana dengan zikrullah hati akan menjadi tenang dan tenteram. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wattatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan tenang tenteram hati mereka dengan zikrullah. Ketahuilah, dengan zikrullah itu tenang tenteramlah hati manusia. Demikian pula, tiada perbuatan yang paling berkesan bagi memelihara iman dari berputus asa dan lemah semangat dengan ujian yang menimpa, melainkan bersegera dan bersungguh-sungguh dalam beramal soleh. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali fatanan kaqita'il lailil muslim. Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya." Bersegeralah kamu semua beramal, kerana akan datang ujian-ujian ibarat keadaan-keadaan malam yang gelap. Disebabkan ujian tersebut ada kalanya seseorang itu beriman pada waktu pagi tetapi menjadi kafir pada waktu petang, dan beriman pada waktu petang tetapi menjadi kafir pada waktu pagi esoknya. Lalu dia menjual agama dengan sesuatu dari kepentingan dunia ini. Hadis riwayat Muslim. Malahan, lebih dari itu, peranan doa juga sangat penting dalam menjaga dan menguatkan iman. Antara doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran yang wajib dibaca 17 kali sehari semalam dalam solat fardu 5 waktu ialah A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Al-Fatihah ayat 6. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah ini, marilah kita menghayati perkara-perkara penting supaya menjadi panduan dalam hidup kita. Yang pertama, umat Islam hendaklah menjaga dan mempertahankan iman ketika diuji dengan kesenangan atau kesusahan. Umat Islam hendaklah senantiasa ikhlas dan sabar dalam menjalani kehidupan harian. Yang ketiga, umat Islam hendaklah berdoa agar senantiasa dalam keimanan dan memperolehi kesudahan terbaik dalam hidup ini, yaitu husnul khatimah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Mereka berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, jangan engkau memesongkan hati kami sesudah engkau beri petunjuk kepada kami, dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmat dari sisimu. Sesungguhnya engkau jualah Tuhan yang melimpah-limpah pemberiannya. Ali Imran ayat 8. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa razaqna minat thayyibat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin yang berbahagia, marilah kita bersatu atas dasar akidah Islam yang pasti dan disimpul mati. Bersatu dalam apa jua situasi, bersatu teguh menghadapi persekitaran dan ancaman musuh yang terang dan terselindung. Bersatunya umat Islam adalah kekuatan paling dasar ke arah pembinaan khairul ummah, iaitu umat terbaik. Umat Islam berhak untuk berbeza pendapat, apatah lagi dalam soal urusan duniawi. Namun umat Islam hendaklah terus bersatu dalam fikrah dan kefahaman, mengikut garis rentas kalimah La ilaha illallah, prinsip-prinsip penegasan Al-Quran dan Al-Hadis, serta prinsip persaudaraan Islam yang kukuh. Dalam usaha kita memutuskan rantaian COVID-19 ini, setiap jemaah diminta supaya berdisiplin dan wajib mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan oleh pihak JAIZ, khususnya mengambil wuduk terlebih dahulu sebelum datang ke masjid atau surau, membawa sejadah masing-masing, memakai pelitup muka yakni face mask ketika hadir di masjid dan surau, serta mengamalkan penjarakan fizikal. Bagi mereka yang tidak sihat adalah dilarang sama sekali
untuk melaksanakan solat di masjid dan di surau. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika binabiyyikal amin wa nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سنغور سلطان شرفودين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم علم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي أهدي سنغور Tengku Amir Shah Ibni Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj fi amni wa salahi wa afiatin bimanika wa karamika ya zal jalali wal ikram. Allahumma atil umrahuma muslihaini lil muwazzafina wal ra'iyati wal bilad wa balligh maqasidahuma di tariqil huda wal rasyad. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha Berkuasa. Kami bersyukur kehadrat-Mu yang telah mengurniakan kami rahmat dan keberkatan kepada negeri ini yang terus sejahtera dan maju serta rakyatnya bersatu padu di bawah naungan dan pimpinan Raja kami sebagai ketua agama Islam di negeri ini. Ya Allah, lindungilah kami daripada bala bencana dan wabak penyakit seperti COVID-19. Allahumma ya dafi'al bala idfa' anna hadzal waba wal bala والمرض والشدائد والمحن بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.